Okey, baik. Tugas sebagai seorang pengulas sukan dan juga penyampai berita ni adalah dua tugas yang berbeza tetapi ada kaitan. Ada orang tanya pada saya untuk menjadi seorang pengulas ni, terutamanya untuk mengulas berbagai jenis sukan. Macam mana kita nak tahu law of the game, macam mana kita nak ingat nama-nama atlet, nama-nama pemain yang sangat banyak. Jadi saya bukanlah seorang yang pakar ataupun bijak sangat dalam pengulasaan sukan, tetapi antara tips yang selalu saya gunakan, yang pertama, saya selalu merujuk kepada yang senior. Yang pertama, senior saya antaranya saya pernah dengan misalnya beliau dengan Haji Syafiq Taha, dengan Datuk Syafiq, saya pernah dulu sekejap lah lama dengan Allahyarham Datuk Haji Asbul Hawang. Saya pernah bergandingan bersama dengan Datuk Aim Razali untuk ulasan Piala Dunia. Saya banyak belajar dengan diorang, saya dapatkan tips kepada diorang. Itu nombor satu. Dan nombor dua, of course lah kita kena buat research, sebab kita akan tahu apakah acara sukan yang akan kita ulas esok, lusa atau minggu depan. Bila kita dapat tugasan tu, kita akan buat deep research lah tentang sejarah pasukan, tentang sejarah pemain, tentang jumlah tim, tentang pencapaian klub-klub tersebut. Itu yang saya lakukan. Tetapi untuk ingat nama tu sebenarnya dia ada dua cara lah. Yang pertama tu kita akan diberikan senarai nama pemain. Contoh pada sebuah ulasan bola sepak ada 22 pemain di atas padang, masuk dengan pemain simpanan 16 orang. Saya diberikan senarai pemain. Jadi daripada senarai pemain tu saya akan letakkan formation kat mana, dan saya akan tengok nama, letak bajukan dan nombor. Tetapi kena cepat. Macam mana nak kena cepat tu, kalau kita dah selalu buat, kita akan kenal pemain tu. Kita tengok gaya dia pemain, position mana dia main, kita dah tahu. Cuma kalau kita kena buat sukan-sukan yang jarang, contohnya bola tampar, atletik, bola hoki. Jadi benda tu memang kita sangat perlukan line up senarai pemain. Kita tak perlu ingat pun nama pemain, sebab kita perlu semua orang, sama ada dia dah pakar tu, dia dah super pro tu, dia kena ada senarai pemain untuk dia sebut nama pemain tu. Cuma kita kena tahu sejarah sikit pemain tu. Dan untuk ulasan ni kita kena ulas sebaik-baiknya apa yang orang tak nampak kan. Sebab kita ulas ni kita ada, sama ada kita kat venue kita akan nampak yang kamera tak capture, sudah tu kita kena share dengan penonton. Apa yang penonton dah nampak tu kita boleh ulas tapi sikit-sikit. Untuk baca berita ini yang paling senang. Sebab apa paling senang? Sebab kita ada teleprompter. Teleprompter tu masuk dekat kamera. Jika sudah ada skrip, you just hit the script from the teleprompter. Very easy. Cuma kita nak kena jaga kita punya intonation, kita punya body language, dan kita punya look. Itu saja. Baca berita ni sangat mudah. Tapi kita ada knowledge. Sebab kadang-kadang bila prompter tu jam, bila maksudnya tulisan depan tergerak, sebenarnya kita nak cover balik, so kita kena knowledge lah pasal story yang kita baca. That's it. Itu perbezaan lah antara penyampai baca berita sukan dan juga pengulas sukan. Harap ini boleh membantu. Bagi contoh ulasan dengan penyampaian berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih teman kami di saluran 801 Astro Arena. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Malaysia dan pasukan Korea Selatan dalam saingan Piala Asia di peringkat kumpulan tahunan yang terakhir, yang menentukan sama ada Malaysia mampu untuk melangkah ke peringkat 16 terbaik dalam saingan kali ini. Tahunan telah pun bermula. Kita perhatikan bagaimana kita lihat Malaysia melakukan serangan daripada bahagian sayap. Si Matthew Davis yang melakukan hantaran jauh ke tengah mencari Akia Rashid. Bagaimana Akia? Oh, itu dia. Satu jaringan daripada Akia Rashid untuk Malaysia, memberikan pendahuluan kepada skuad Harimau Malaya di depan hampir 30,000 penyokong Malaysia yang terbang ke Doha di Qatar untuk menyaksikan perlawanan di peringkat kumpulan. Dan Malaysia sedang mendahului pada minit yang ke-32 melalui Akia Rashid yang cukup menarik.
Okey, itu untuk ulasan lah. Untuk baca berita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya Akbar Sari dalam laporan Nadi Arena jam 7.30. Berita pertama kami sampaikan mengenai kejayaan pelumba Malaysia yang telah berjaya menciptakan nama di pentas antarabangsa dalam perlumbaan MotoGP, di mana Malaysia telah pun berjaya berada di kedudukan tempat yang ketiga pada sesi kelayakan, di mana esok kita akan bermula di petak yang ketiga dalam perlumbaan nasional yang akan berlangsung di liter antarabangsa sebelah. Sekian dulu laporan daripada saya Akbar Sari untuk Nadi. Terima kasih. Itu tadi Encik Akbar, penyampai berita dan pengulas sukan terkenal di Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum, Encik Akbar. InsyaAllah.